Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Arashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 30 Mac 2024. Pesawat bombardier CL-415 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia meneruskan usaha memadamkan kebakaran hutan tanah gambut di Sungai Adong Miri untuk hari ketiga semalam. Dalam kendatan media APMM, Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Safi'i Haji Paing memaklumkan setakat Khamis, pesawat bombardier CL-415 telah membantu memadamkan kebakaran melalui teknik pengeboman air menggunakan sebanyak 42,000 liter air. Beliau memberitahu hasil operasi berkenaan, kawasan kebakaran dilaporkan telah pulih sebanyak 80% daripada keseluruhan lokasi yang terjejas. Namun begitu katanya, terdapat kawasan kebakaran baharu di Kesan berhampiran Sekolah Kebangsaan Kuala Baram dianggarkan berkeluasan sekitar 60 ekar. Berikutan itu, pesawat tersebut menyambung operasi pemadaman di kawasan berkenaan bermula pagi semalam. Terdahulu, operasi bersepadu berkenaan terpaksa ditangguhkan akibat jarak penglihatan terhad pada petang sebelumnya. Ke arah itu, orang awam diingatkan agar tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka memandangkan negara kini mengalami musim panas sekaligus menjadi faktor kebakaran kecil bakal menjadi bencana lebih besar. Pejabat Wilayah Tabung Haji Sabah dan Sarawak memohon kerjasama kerajaan negeri untuk menyokong aspirasi menjadikan semua populasi umat Islam di Sarawak menjadi pendeposit tabung haji. Pengarah Wilayah Sabah dan Sarawak Tabung Haji, Datuk Rulaila Said memberitahu setakat ini hanya 40% atau 325,000 orang dari umat Islam di Sarawak sudah menjadi pendeposit. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching. Kerana itu katanya tabung haji memerlukan sokongan dari kerajaan negeri bagi mencapai aspirasi tersebut. Dalam pada itu, beliau memaklumkan tabung haji akan menganjurkan kursus perdana haji yang akan diadakan pada 27 dan 28 April ini di Universiti Malaysia Sarawak. Sebuah kilang pemprosesan akan dibina di Sungai Beras Beladin dalam usaha menyokong pertumbuhan ekonomi tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro, Razali Gapo berkata, kilang tersebut akan memproses hasil pertanian seperti buah-buahan, terutamanya nanas dan kelapa dengan peruntukan sebanyak RM4 juta. Menurutnya, pembinaan kilang itu kelak diyakini akan memberi impak positif kepada penduduk setempat sekaligus memperkukuhkan kedudukan Sarawak sebagai pusat pertanian utama di rantau ini. Razaili berkata demikian pada perjumpaan bersama Ketua Ranting PBB, Wanita Pemuda serta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Beting Maro di Dewan Masjid Al-Amin Beladin Pusat. Selain itu, beliau memaklumkan bahawa Kerajaan Sarawak juga mengambil inisiatif untuk menambah baik perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan dengan membina sebuah pusat hemodialisis. Jelasnya, pusat tersebut akan dibina di Klinik Desa Beladin dengan peruntukan berjumlah RM5 juta. Pusat kraftangan Kampung Tereng Matu yang baru akan membantu menghidupkan aktiviti ekonomi penduduk kampung. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, di samping menghidupkan aktiviti ekonomi, beliau ingin mewujudkan aktiviti dalam kalangan masyarakat pelbagai peringkat akar umbi, terutama dari sudut kemahiran menghasilkan kraftangan kerana perlu diwarisi generasi baharu. Katanya, sekiranya berjaya dibangunkan dengan baik, ia akan menjadi persinggahan pelancong dan mereka yang berkunjung ke daerah tersebut. Ianya juga sebagai medan latihan perniagaan dengan meletakkan harga berpatutan dan mampu milik berdasarkan kualiti supaya pengunjung mampu memiliki barangan kraftangan dan menyebarkan kepada orang luar tentang kewujudan pusat kraftangan itu. Penghasilan produk secara berterusan perlu dilakukan untuk memastikan bekalan sentiasa mencukupi bagi memenuhi permintaan pelanggan sekiranya ingin membeli dalam jumlah yang banyak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Pusat Kraftangan Kampung Tereng Matu.
Hujannya pelbagai barangan kraftangan seperti serawang mata terendak, pasu dari bahan terpakai, kacip dan sebagainya ditempatkan di pusat itu untuk jualan dan pameran kepada pengunjung. Selain itu, jelasnya pusat kraftangan itu juga menjadi satu lagi tempat perkumpulan untuk pembuat barangan kraftangan yang mampu menjana pendapatan dan sekaligus merancakan aktiviti ekonomi berasaskan kraftangan. Menyambut Ramadan Al-Mubarak tahun ini, Tabung Baitul Mal Sarawak (TBS) turut tidak melepaskan peluang untuk meraihkan golongan asnaf dan pelajar tahfiz. TBS dalam satu majlis iftar perdana kasih Ramadan hari ini telah menyerahkan bantuan kewangan berjumlah RM155,280 kepada 590 orang penerima bantuan. Sumbangan tersebut disempurnakan oleh Pengurus Besar TBS, Dato' Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili kepada golongan asnaf di bawah jagaan TBS, termasuk pelajar tahfiz serta 26 buah pusat tahfiz, bertujuan meringankan bebanan semasa bulan Ramadan dan sebagai persediaan menyambut Syawal selain bantuan kewangan tambahan kepada pusat tahfiz dalam menjalankan aktiviti sepanjang bulan Ramadan. Majlis yang diadakan di Dewan Majma' Tunku Abdul Halim Muazzam Shah Kuching itu, TBS turut menyalurkan agihan manfaat wakaf kepada Lembaga Kebajikan Anak-Anak Yatim Sarawak dan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Demak Baru berjumlah RM120,000. Setakat 29 Februari lepas, TBS telah mengagihkan sejumlah RM16.32 juta kepada asnaf yang layak melalui 4 program utamanya, iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program membangunkan institusi Islam, program memantapkan kebajikan ummah dan program peningkatan kemahiran ummah. Pihak swasta tidak terkecuali dan teruja menganjurkan program kemasyarakatan bersempena bulan Ramadan ini dalam menyantuni masyarakat dan golongan yang memerlukan. Pengusaha Petronas Jalan Bintang Saldina Abdul Salam berkata, tahun ini stesen minyak Petronas Jalan Bintang bersama stesen Petronas Lutong berkesempatan membuat bubur lambuk yang menjadi tradisi stesen minyak itu setiap tahun. Sedikit kelainan pada tahun ini apabila pihaknya bekerjasama dengan RTM Miri bergotong royong memasak bubur lambuk. Beliau berkata demikian pada program Sayang Kita anjuran stesen Petronas Jalan Bintang bersama RTM Miri di Miri. Di bawah program Kamek Sayang Kita, pihaknya mengagihkan barang keperluan kepada masyarakat setempat yang memerlukan terdiri daripada anak-anak fakir miskin serta mengagihkan bubur lambuk kepada masyarakat di sekitar Bandaraya Miri. Kira-kira 2,000 pek bubur lambuk diagihkan di sekitar Bandaraya Miri. Turut hadir pengurus stesen RT Miri, Saiful Arini. Hari ini peserta program Bintang Piramli, Bintang Kecil, Tok Baskers Challenge dan Sape Junior akan bercuba nasib mereka di sesi uji bakat yang akan diadakan di Auditorium RTM Sibu. Menurut penerbit program Nur Aida Kamelia Jami Abdullah, sesi uji bakat Sabtu dan Ahad ini akan diadakan bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Jelasnya persediaan untuk sesi uji bakat itu telah pun selesai dibuat pada Jumaat bagi menanti kehadiran bakal peserta kelak. Alhamdulillah, respon sangat bagus. Kita juga ada peserta online yang menghantar uji bakat melalui video, everything. Setakat ini kita dah menerima lebih 30 video penyertaan untuk 4 kategori tersebut. Beliau ditemui selepas sesi taklimat petugas di RTM Sibu. Beliau turut menjangkakan pertambahan peserta untuk program Bintang Piramli tahun ini selepas pihak penerbitan meningkatkan had umur peserta daripada 18 ke 45 tahun sebelum ini kepada 18 ke 70 tahun untuk tahun ini. Program Bintang Kecil dan Bintang Piramli tahun ini juga bakal menyaksikan peserta dari negara Singapura, Indonesia dan Brunei. Sibu merupakan lokasi uji bakat ketiga selepas Miri dan Limbang yang diadakan pada minggu lepas. Selain Sibu, sesi uji bakat ini diadakan serentak di 2 lagi lokasi berbeza iaitu di Bintulu dan Seri Aman. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.